Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cikgu Khairul Nizam dalam subjek sejarah STPM. Oke. 3.5 pembentukan negara bangsa. Soalannya berbunyi, faktor-faktor pembentukan negara bangsa di Mesir pada abad ke-20 Masehi. Oke. Faktor-faktor pembentukan negara bangsa di Mesir pada abad ke-20 Masehi ada 5. Yang pertama, peranan tokoh-tokoh nasionalis. Kedua, kepentingan terusan Suez. Ketiga, krisis ekonomi dan keuangan Mesir. Keempat, persaingan kuasa barat menguasai Mesir. Dan terakhir, gerakan nasionalisme Arab. Oke, kita pergi kepada isi pertama, yaitu peranan tokoh-tokoh nasionalis. Oke, seperti yang kita lihat, tokoh ni dia lahir sebab dorang didiskriminasi oleh penjajah British dari segi politik, ekonomi, sosial. Lepas tu contohnya dorang mempraktikkan sistem pemerintahan berparlimen. Negara barat ni dorang mengamalkan sistem berparlimen. Seperti contoh-contoh tokohnya ada 3. Saad Zogul, Muhammad Farid, Mustafa Kamil. Dorang ni mestilah daripada berkelulusan undang-undang di Universiti Swasta Mesir, dilatih pensyarah Perancis supaya musuh British. Jadi seperti yang kita tahu, Perancis sama British ni dorang rebut negara Mesir. Oke, lepas tu golongan nasionalis ni, tokoh nasionalis ni, dorang tak terlalu dikawal lah oleh British, macam pihak tentara tempatan dan penduduk Mesir. Oke, lepas tu dorang tokoh nasionalis ni dorang tubuhkan satu, yaitu Hizbul Ummah, untuk satukan masyarakat Mesir. Dan lepas dorang satukan, dorang akan tentang masyarakat British. Selain itu, faktor-faktor pembentukan negara bangsa di Mesir pada abad ke-20 Masehi ialah kepentingan terusan Suez. Oke, di sini kita lihat pembukaan terusan Suez ni pada tahun 1869 menyebabkan terusan Suez ni menarik perhatian kuasa barat seperti British, Perancis. Cara dorang kuasai terusan Suez tu dorang melalui perjanjian dengan kuasa Mesir. Dorang adakan perjanjian lah untuk mendapatkan terusan Suez tu. Oke, yang kita lihat paling atas tu, British berjaya mempengaruhi Khedive Ismail, pemerintah Mesir. Oke, di sini dorang pengaruh Khedive Ismail ni, pemerintah Mesir tu, melalui perangkap hutang riba kapitalis. Seperti yang kita tahu, riba ni akan membawa kepada kemiskinan lah. Kepada orang yang miskin akan jadi miskin, orang kaya akan bertambah kaya. Lepas tu dia membawa muflis kepada negara Mesir tu pada masa tu. Lepas tu dorang negara Mesir ni terpaksalah berutang kepada negara Eropah untuk melanjutkan projek terusan Suez ni. Jadi dorang punya pemodel di sini kita nampak orang Eropah lah. Lepas dorang berhutang tu di situ, dorang British ni mengambil alasan supaya dorang menguasai terusan Suez tu. Jadi dorang ambil alasan lah, dorang bilang dorang boleh bayar macam gitulah. Lepas dorang dapat, pihak British ni dia tempatkan tenteranya di terusan Suez. Lepas tu di sini jadi macam kita, kalau ada orang lain masuk ke negara kita yang pati, dia mencemarkan kedaulatan negara kita lah, macam begitu jam Mesir, rakyatnya ndak puas hati. Lepas tu sebab dia melibatkan kedaulatan negara Mesir. Lepas begitu tu muncullah kesadaran daripada bangkit rakyat menyelamatkan maruah bangsa dan negara. Faktor seterusnya adalah krisis ekonomi dan keuangan Mesir. Oke, first kita dapat lihat berbagai jenis cukai diperkenalkan. Lepas itu ini membawa beban kepada rakyat, terutamanya
petani miskin. Lepas tu wanita Mesir nih, dorang mestilah menjadi pembantu kepada orang British. Kepada pembantu orang British yang bekerja berkhidmat di proyek terusan Suez. Jadi itulah kerja wanita Mesir pada masa itu. Lepas tu dorang ni tidak mau usaha memperbaiki taraf hidup rakyat pada masa tu, yaitu dua orang nih. Satu pemerintah Mesir, yaitu si Khedive tu, sama si penjajah British nih. Dorang tidak pun usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat pada masa itu, biarpun dari segi ekonomi rakyat situ, dari segi ekonomi negara situ merosot. Lepas tu kan kita seperti yang kita tahu nih, Mesir nih kaya dengan hasil bumi. Banyaklah hasil bumi dorang. Tapi kesiannya pada negara Mesir nih, dorang dibolot oleh pelabur asing. Pelabur asing nih dorang ambil hasil bumi Mesir. Pesu golongan Yahudi nih, dorang kuasai ekonomi Mesir. Seperti gudang dan libatkan diri dalam pasaran saham. Orang Yahudi dorang ambil kesempatan kuasai ekonomi Mesir pada masa itu. Lepas tu apabila Mesir gagal urus keuangan, mereka terpaksa hutang dengan pemodal Eropa untuk urus terusan Suez. Jadi yang seperti kita lihat tadi, yang seperti saya cakap lah, yang isi kepentingan terusan Suez itu kan ada kan dorang berhutang tuh. Situlah dorang berhutang dengan negara Eropa. Oke, di samping itu persaingan kuasa barat menguasai Mesir merupakan yang mempengaruhi pembentukan negara Mesir pada abad ke-20. Oke, kita dapat lihat di sini melalui dasar imperialisme. Dasar imperialisme ini dicetuskan saingan kuasa barat dua negara, yaitu British dan Perancis. British dan Perancis ini dorang mau kuasai wilayah naungan Turki Utsmania termasuk Mesir. Lepas tu kepentingan ekonomi, faktor peluasan kuasa barat di Mesir. Yang seperti saya cakap lah, yang terusan Suez tu. Oke, jadi kita dapat lihat di sini British dan Perancis ini dorang rebut terusan Suez nih. Sebab dorang tahu terusan Suez ini merupakan jalan perdagangan terpenting dunia. Apabila dorang dapat kuasai itu, dorang akan menambah kekayaan negara mereka. Pasu di sini kita dapat lihat lah penguasaan barat tuh, rakyat masih tidak puas hati lah sebab mencemarkan kedaulatan negara dorang. Akhir sekali, yaitu gerakan nasionalisme Arab merupakan faktor terakhir. Di sini kita dapat lihat British nih dorang ini bijak lah. Dorang mainkan sentimen bangsa. Sentimen bangsa antara orang Arab dengan orang Turki, bangsa Turki. Pertama, orang sebut kemuliaan dan kelayakan orang Arab nih berbanding orang Turki dalam isu kepemimpinan umat Islam. Jadi dorang bilang orang Arab nih lebih layak lah dalam memimpin. Pemimpin pada zaman itu adalah orang bangsa Turki. Lepas orang British nih dorang pengaruh pemimpin Arab. Pemimpin Arab nih yaitu keluarga Saud di Najd dan Syarif Hussein di Hijaz. Jadi dorang bagi tahu lah tentang penguasaan Turki Utsmania di tanah Arab. Pas tu apabila dorang beritahu kepada keluarga orang Arab tuh kan, semualah dia pengaruh orang Arab tuh. Lepas tu orang Arab ni pun bilang dorang, kenapa dorang nak memerintah kan? Jadi dorang Arab ni, kebangkitan bangsa Arab ni pengaruh penduduk Mesir dari naungan Turki Utsmania. Jadi dorang mau memerintah lah sebab dihasut oleh orang British. Macam dorang tahu orang Arab ni lebih tinggi kono darjatnya. Bukan kono, mungkin lah darjatnya. Oke, sekian, terima kasih.